A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فادره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini sebagaimana yang telah dirancang, kita akan berkongsi beberapa perkara berkenaan dengan yang kita akan sambut tak lama lagi, bulan Ramadan, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesihatan kepada kita dan memberikan istiqamah pada kita untuk menjadi orang yang terbaik di dalam Ramadan nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan, disebutkan nama bulan ni Ramadan. Seingat saya lah, mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman baca Quran, rasa-rasanya tak ada tahu nama bulan yang lain disebutkan dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Ke tuan-tuan pernah jumpa Allah kata Syahrul Syawal? Pernah jumpa? Ataupun Syahrul Zulqa'dah contoh. Ya, kalau tuan-tuan jumpa tu makna tu Quran Syiah lah tu tuan-tuan, ya. Kita Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tak ada. Yang ada Syahrul Ramadan disebut nama dia. Kalau ada pun disebut secara umum, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan. Ashhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Tapi segi nama tidak disebut kecuali Ramadan. Apa rahsia Allah Taala sebut nama ni? Ulama-ulama dalam ilmu ulumul Quran sebut, apabila Allah Subhanahu wa taala sebut nama dalam Al-Quran secara spesifik, disebut nama tu, ada 2 makna. Sama ada makna yang baik ataupun makna yang tak baik. Ya, bila disebut Syahrul Ramadan, of course baik. Sebab Allah kata apa? Unzila fihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Ya, kita pun sedia maklum bagaimana mulianya kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda ambil contoh yang lain. Kalau kita baca Quran, Allah kata apa tuan-tuan? Wattini wazaitun wa turi sinin. Disebutkan nama buah tu, wattin. Wattin tahu tuan-tuan kan? Buah tin lah. Bukan buah dalam tin. Itu lecikam. Wattin, mana buah tin. Bila Allah Ta'ala sebut nama dia, Allah bersumpah dengan namanya, maknanya buah tu ada kelebihan tersendiri. Maka elok kita makan buah-buahan yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Wazaitun, dan juga buah zaitun. Zaitun ni pengalaman saya lah masa saya belajar kat Syria dulu. Kita ni, wallahualam lah, saya ni suka jeruk tuan-tuan dulu. Bukan mengidam, memang hantu jeruk pada budak-budak. Suka sangat asam ni. Jadi bila saya pergi Syria, teringat ke jeruk. Satu hari saya pergi dekat satu kawasan pasar ni, tengok orang jual, kita tak tahu tu buah apa, tapi dalam tong drum besar, dalam tong drum, lepas tu nampak hijau, ada hitam. Kata ni macam jeruk, macam sedap aja ni kan. Kita tak tahu, tak ada pengalaman. Jadi pergilah beli. Nak beli sikit-sikit malu, beli sekilo buah zaitun, beli sekilo. Sekali makan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahit nak mampus tuan-tuan. Mampus pun tak pahit macam tu. Memang pahit gila-gila punya. Menyesal aku beli. Kan? Memang pahit. Yang hijau lah. Yang hitam pun pahit juga. Tapi dia ada lemak-lemak sikit. Tapi tu first time lah kita makan buah zaitun, terkeluar biji mata rasa. Pahit tak sedap.
Tapi dah lama-lama bila kita dah biasa makan, kalau makan nasi tak ada buah zaitun rasa macam tak puas hati je. Mesti ada buah zaitun. Ya. Jadi Allah sebut namanya zaitun, watini wa zaitun. Dalam Quran sebut apa? Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Allah kata, pokok tu pokok diberkati. Zaitunatin, pokok apa nama pokok tu? Pokok zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. Dia ni tak tumbuh di sebelah timur dan tidak tumbuh di sebelah barat. Dia duduk antara timur dan barat. Kenapa Quran kata macam tu? Sebab tuan-tuan, pokok zaitun inilah pokok yang mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Cukup dia dapat cahaya matahari. Time matahari terbit dia dapat, time matahari tegak pun dia dapat, time matahari nak terbenam pun dia dapat cahaya matahari. Dengan sebab dia mendapat cahaya matahari yang cukup, dia menghasilkan minyak yang terbaik di dunia. Ini kelebihan zaitun, disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah sebut nama dia watini wa zaitun. Tapi buah-buahan kita tuan-tuan tak ada dalam Quran. Pernah jumpa wadurian, wal musanking, kau jangan buang tebiat, confirm tak ada. Kan? Wal manggis wal rambutan wal langsat ila akhirih, tak ada. Malah kulihal, bila Allah sebut nama tu ada kemuliaan, kehebatan tersendiri. Wa turi sinin, dan bukit Turu Saina. Tetapi di waktu yang sama ada juga nama yang Allah sebut dalam Al-Quran tapi Allah benci ke dia. Seperti khinzir, semua tahu. Al-khamr, arak. Ataupun disebutkan nama Qarun, ataupun nama Fir'aun, nama Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabin. Disebut namanya dalam Al-Quran tapi Allah, kenapa Allah sebut? Sebab Allah benci sangat kedua orang. Disebutkan namanya. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, nama benda tu disebutkan sama ada maknanya baik sangat di sisi Allah ataupun tak boleh pakai. Okey. Jadi Allah Taala kata pada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Diturunkan Al-Quran untuk apa Quran ni? Adakah Quran ni untuk kita bubuh dalam frame, tempel dekat dinding rumah, ataupun kita buat hantaran perkahwinan, ataupun kita buat halau jin hantu, mak lampir, pontianak harum, tundal malam? Tak. Allah kata apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan pembezaan antara hak dan batil. Okey. Tuan-tuan saja maklum, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Lebih spesifiknya diturunkan pada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Quran ni tuan-tuan diturunkan daripada langit ke Jibril, itu 30 juzuk. Salasuna juz'an. Daripada Allah Ta'ala ke Jibril 30 juzuk. Kemudian dihentikan, diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi SAW lebih kurang berapa tahun? 23 tahun. Sedikit demi sedikit diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi nasihat saya untuk diri saya dan tuan-tuan semua, kita tak lama lagi masuk Ramadan, kita ni kena baca Quran sungguh-sungguh lah. Ya, jadi saya bukan nak kata saya bagus, saya tak bagus tuan-tuan, tapi nak share lah. Ya, kebiasaan yang saya buat sebelum masuk Ramadan, saya akan pastikan bacaan Quran saya dah cecah juzuk amma, supaya bila masuknya Ramadan nanti saya dah start dengan Al-Baqarah. Kan? Maknanya bila kita dah start Ramadan pertama dengan Baqarah, paling tidaklah, paling cap ayam tuan-tuan, boleh khatam dalam satu Ramadan, boleh khatam sekali, insya-Allah. Itu paling hampir lah senang ceritanya. Ya, saya cakap tu pasal saya gitu tuan-tuan, paling hampir sekali khatam Ramadan. Kalau bolehlah naik level sikit, kau boleh khatam 2 kali, masya-Allah, khatam 2 kali. Tapi kalau boleh khatam sebulan 3 kali, itu dah level wali tuan-tuan. Kalau saya lah boleh khatam 3 kali dalam semua satu Ramadan, berasa macam terapung aja, terapung. Akulah Imam Mahdi, cewa. Contoh nak kabur. Saya cerita benda gini kan apa tahu? Pasal persoalannya, kenapa kita ni baca Quran tak semangat? Banyak sebab lah. Saya ni ada pengalaman tuan-tuan bermusafir dengan ulama-ulama yang ahlul Quran, yang mereka ni bagaimana
rapatnya kita dengan handphone, begitulah dia ni rapat dengan Al-Quran. Sebagai contoh kan, ada seorang ulama Syria bernama Syekh Muhammad Quraim Rajih. Syekh Muhammad Quraim Rajih ni tuan-tuan, pengalaman saya bermusafir dengan dia ni, dia banyak kali datang ke negara kita, dan setiap kali dia datang, dia minta saya jadi penterjemah dia. Ala kulihal, saya musafir naik kapal terbang dengan dia, saya perhati kan, dia ni bila dia naik kapal terbang, dia akan ambil Quran. Ada kecil dia ambil. Umur dah berapa tuan-tuan? 94 tahun. 94 tahun. Dia buka Quran, dia tengok. Dia dengan bini dia, dua-dua ni baca Quran dalam kapal terbang. Kita laki bini buka handphone kan. Ustaz Zahir je handphone dalam tengok Quran sebenarnya. Cewa. Cover line lah konon-konon tu. Saya tengok dia tuan-tuan naik kapal terbang, dia baca Quran. Naik kereta pergi ceramah, buka Quran. Kadang-kadang tu dia buka ada satu buku kitab kecil, matan Syatibi, matan Al-Quran, untuk qiraat. Dia mulang. Anak tanya, Syekh, kenapa kau rajin sangat mulang? Dia kata, akhaf ansahu, aku takut aku lupa, dia kata. Dia mulang Quran tu, dia mulang matan tu, dia mulang. Lepas tu saya musafir dengan dia pergi Langkawi tuan-tuan, naik ferry. Rasa juga pening-pening lalat kan. Kita pening lalat, dia pening-pening buka Quran. Lepas tu tengok dia pejam mata. Yang kan Syekh tidur, dia pejam mata, mulut ni mulang ni. Masya Allah, insaf aku tuan-tuan tengok dia tu. Jadi anak kata, ya Allah, untungnya lah hidup Syekh ni. Dia kata apa kat saya, Nazmi, kita ni kalau anak tanya dia tahu, Syekh khatam Quran berapa kali? Dia kata, biasa aku akan khatam dalam 3-4 hari aku khatam. Allah kata, 3-4 hari khatam? Biasa dia kata. Kalau aku tak sihat, aku sakit, aku uzur, seminggu mesti khatam. Allahu Akbar, aku kata. Itu level tak sihat tu, betul tak? Kita level tak sihat, langsung tak baca tuan-tuan. Dia tu punya level sakit tu, uzur tu, seminggu mesti khatam. Allah, aku kata, macam manalah Syekh ni. Dia kata kat saya tau, Azmi, kita ni kalau dalam 5 hari tak boleh khatam, tak payah hidup lagi bagus. Allahu Akbar, aku cakap. Smackdown, tak bagi cat atas kepala aku. Aduh, bila dia kata macam tu tuan-tuan, Ana tak tahu rasa, Ana rasa nak jadi hamba abdi pada dia lah, kata. Biarlah aku berkhidmat dengan kau, wahai Syekh, kan. Aku ni haprak, gila punya haprak. Dia kata, kau kalau tak boleh khatam 5 hari sekali, kau tak payah hidup lagi bagus. Ya Allah, jauhnya aku, ya Allah. Sedih tau rasa macam tu. Balik rumah insaf lah kejap. Baca 3 hari, lepas tu tak baca dah pula. Kan, ni masalah saya lah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pada wajah-wajah kat sini, muka wali-wali belaka. Wali nikah tuan-tuan ya. Tuan-tuan semua. Jadi pengalaman saya musafir dengan orang-orang alim ni, itulah rutinnya, seronok tengok dia orang ni. Quran tu macam kita dengan handphone, rapat sangat-sangat dengan Quran. Subhanallah. Jadi apa rahsia dia orang macam tu tuan-tuan? Yang pertama sekali, of course, dia menghafal lah. Yang kedua, dia faham Quran. Saya bukan nak cakap apa-apa lah, cuma nak share keseronokan memahami Al-Quran ya. Dan saya secara peribadi tuan-tuan, saya bersyukur sangat pada Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan saya daripada kecil belajar agama. Saya ni, mak saya hantar ngaji agama sejak umur 8 tahun. Dicampaknya aku dalam hutan sekolah pondok dekat Kampung Kuantan, Kuala Selangor, tahun 1982. Tu Bukit Batang Berjuntai tu tuan-tuan. Tahun 82. Sekarang pun kalau tuan-tuan pergi hutan lagi kawasan tu, entah lain telefon pun tak ada. Ini cerita tahun 82 tuan-tuan. Elektrik tak ada, air bersih tak ada. Ya Allah, duduk dalam hutan kan. Kalau cerita bab susahnya belajar pondok masa zaman dulu ni, kita orang ni nak makan ayam, seminggu kalau dapat ayam seekor tu syukur berbanyak pada Allah. Mujurlah kalau ada orang nak bagi ayam seminggu tu. Sebulan dah dapatlah makan ayam. Pernah terjadi dekat sekolah saya tu, kejadian ayam sakit tuan-tuan. Kena penyakit sampar ayam. Kan, lebih kurang lah. Jadi bila ramai ayam meninggal dunia, orang kampung ni kata apa ke kita orang ni? Dia kata, okey, kamu budak pondok ni, siapa-siapa nampak ayam macam mamai lalok gitu, tangkap sebelah terus. Kalau tak saja je burn, mati, bangkai, rugi. Kau makan aja. Jadi kita masa tu, ada ingat minggu tu memang pesta ayam kita orang. Pantang nampak ayam lalok je tangkap.
Lalok je tangkap kan. Ada sekali tu saya perhati seekor ayam ni tuan-tuan. Besar ayam ni. Lama dah aku tengok ayam ni. Kau kena kau dengan aku. Nampak lalok tangkap kan. Padahal ayam tu baru bangkit tidur kau tu tak. Dia mamai. Sebeli suka sangat dapat ayam besar. Tapi bila makan keras nak mampus kau tu tak. Ayam pencen. Kan ayam pencen pun dapat apa APF kan. Jadi daging subhanallah liat gila. Subhanallah. Okeylah. Tapi saya nak sebut belajar agama memang susah lah. Kita ngaji pondok dulu. Yuran masa tu RM30. Masa tu yang ramai yang tahu orang-orang Felda Sungai Tengi. Diorang cerita kan, saya ingat lagi saya budak-budak masa tu. Dia kata gaji mak bapak ni tak tahulah berapa puluh ringgit masa tu. Nak bayar yuran tak ada duit. Diorang biasa kan kalau nak belanja orang-orang kat Sungai Tengi dulu, dia akan ambil daripada duit koperasi tau. Dia potong, dia ambil gula, potong gaji dia. Dia ambil garam, potong gaji dia. Dia ambil beras, potong gaji dia. Sampai akhir bulan, bila nak ambil gaji tinggal berapa ringgit? RM3.50. Allahu Akbar. Gaji tinggal RM3.50. Potong, tinggal RM3.50. Kadang ada cerita kita dengar, bila akhir bulan nak ambil tinggal berapa tau? 30 sen gaji dia. Habis tu, nak hantar anak ke sekolah, ke pondok ni, tak ada duit. Lala dia bawa apa tuan-tuan? Ada yang bawa rambutan 1 guni. Bagi ke guru. Ni adalah model almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari. Orang panggil Atuk Zakaria masa tu. Inilah yang kita orang ada Atuk, duit tak ada. Yang ni pula bawa kelapa sawit kau tahu. Pergi sekolah bawa kelapa sawit. Kau ingat sekolah tu ada kilang proses minyak kelapa sawit apa? Zaman 82 tu sistem butter masih lagi digunakan tuan-tuan. Korang ni faham tak aku cakap apa ni? Nak bayar yuran tak ada duit. Akhirnya ditukar dengan rambutan, dengan kelapa sawit. Tapi almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari, saya harap setiap kali saya ngajar, pahala mengalir ke kubur dia, insya-Allah. Amin. Dia kata apa? Ke mak bapak belajar, tuan-tuan semua, kami buka sekolah bukan nak berniaga, tapi kami nak mendidik anak tuan-tuan semua. Kerana Allah, kami langsung tak berniaga. Kalau ada duit bayar, tak ada tak apa. Ada rezeki Allah bagi. Susah tuan-tuan ya. Sajalah nak share pengalaman kan. Kalau ibarat, kalau makan tu, ikan yang kita makan tu tuan-tuan, ikan dekat pasar tu yang dah di reject tau. Ikan tu dah disediakan untuk buat baja. Dia panggil ikan baja. Kau balik dia bawa balik dekat pondok, dia punya bau Masya Allah busuk gila tuan-tuan. Gila pun tak busuk macam tu. Bila dia masak gulai, saya masih sampai sekarang saya teringat bau busuk ikan tu. Ya Allah, dah masak gulai ni masih bau busuk lagi. Mau bau dia. Tapi nak kata macam mana, itulah yang ada. Lebih kurang 4-5 tahun saya belajar. Itulah makanan kita orang tiap-tiap hari. Kalau ada dimasakkan, ikan ni semua hancur belaka, diangkat ikan ni, letak dalam dulang, pelepek dia letak. Kita tak boleh beza mana kepala, mana bontot ikan, mana ekor ikan, mana mati ikan, mana isi ikan. Minta maaf sebut bukan nama hina makanan. Sebiji rupa dia macam muntah kucing. Tuan-tuan pernah tengok muntah kucing? Lama tak tengok. Kau tangkap kucing, jolok tekak dia, so dia muntah. Kau tengok. Macam itulah rupa dia tuan-tuan. Sebijon orang kata. Saya katakan, saya masa belajar dulu, kalau makan malam memang confirm tercekik tuan-tuan. Wajibul gunah tercekik punya. Kalau tak tercekik, pelik rasa. Kau tak tercekik malam ni, tiada benar kau makan. Mesti tercekik. Saya nak sebut payahnya kita belajar agama pada kecil. Tapi saya bersyukur sangat pada Allah Ta'ala. Saya ni adik-adik 8 orang tau. Semua lelaki. Dan semua belajar agama kecuali abang yang sulung. Mungkin abang yang sulung ni masa tu mak abah belum ada kesedaran agama. Lepas tu dapat nombor 2 dan seterusnya, ada kesedaran agama, hantar semua masuk sekolah agama. Allah mentakdirkan dalam 7-8 orang adik-beradik, yang jadi ustaz aku seorang aja. Yang lain belum start lagi tuan-tuan. Ya. Ala kulli hal. Jadi saya kata, ya Allah, terima kasih lah banyak-banyak. Yang pertama pada Allah Ta'ala, yang kedua pada mak bapak yang besarkan saya, yang letakkan saya dekat sekolah tu, dan Allah kuatkan hati diorang tak berhentikan saya. Susah ya Allah, belajar agama ni susah. Menangis je, makan tak cukup, badan berkudis. Tapi subhanallah, hasilnya apa? Hasilnya pada hari ni saya faham Al-Quran. Seronok tuan-tuan ya. Ini yang saya rasa syukur pada Allah. Saya SPM tak ada, SRP tak ada. Serius saya cakap. Ya, semua tu saya tak ada. Bayanglah saya berhenti sekolah darjah 2, mak hantar masuk pondok. Memang aku ni butuh huruf, tahu tak? Jadi kalau orang tanya aku pasal matematik ke, BI ke, geografi, tu semua soalan bid'ah belaka tuan-tuan. Aku tak faham. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya cakap tadi,
bila kita faham Al-Quran, kita seronok baca Quran. Tuan-tuan semua, sebagai orang panggil apa, basic asas untuk kita seronok baca Quran. Yang pertama saya nak share, kalau kita baca Quran, mungkin kita nak tahu apa dia ayat yang boleh-mula turun. Okey, semua orang tahu kan ayat mula turun. Ayat apa tuan-tuan? Ayat apa? Nak jawab pun tak confident. Rok bunyi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ada ulama kata ya ayuhal mudaththir, khilaf ulama, tapi jumhur kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang mula turun. Wa akhir ma nazal. Yang akhir ayat yang paling akhir diturunkan. Ayat apa tuan-tuan? Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ni tuan-tuan yang paling akhir diturunkan, tapi diletakkan dalam surah Baqarah. Patut kita kata, Pak Ustaz, kalau ayat paling akhir duduk kat akhir sekali lah kan, belakang qul a'udzu birabbin nas tu. Tapi kenapa berada dalam Baqarah? Ni penyusunan ni tuan-tuan dipanggil tartibul ayat. Tertib ayat, tertib surah ini telah diajar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Ramadan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan ayat yang paling akhir Allah turunkan. Wattaqu yauman, takutlah kamu pada satu hari, turja'una fihi ila Allah, yang kamu akan dikembalikan kepada Allah, summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, dan kemudian kamu akan dibalas segala amalan yang kamu lakukan, wa hum la yuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Maknanya apa? Ayat paling akhir Allah nak peringatkan kita apa? Kau kena hati-hati, satu hari nanti kau akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan tanya belaka soalan-soalan ketika apa amalan yang kau buat masa kau hidup dulu. Jadi ayat yang paling akhir dipanggil wattaqu yauman. Tuan-tuan semua, okey, dalam Quran dia ada apa panggil? Tadi dia panggil ayat yang mula turun dan ayat yang akhir turun. Kemudian secara umumnya dia ada apa? Makiyatun wa madaniyatun. Makiyah, madaniyah. Makiyah turun dekat Mekah. Madaniyah ayat-ayat yang diturunkan dekat Madinah. Cara paling senang nak kenal makiyah, madaniyah ni tuan-tuan ya. Apa-apa ayat ataupun surah yang diturunkan sebelum hijrah. Nabi duduk kat Mekah berapa tahun? 13 tahun. Semua ayat surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah dipanggil apa? Makiyatun. Tapi kalau diturunkan lepas hijrah, start daripada tahun 13, dia pun start 1, 2, 3 hijrah. Mana tahun 14 kenabian Nabi, 15 ke atas tu kan. Jadi mana-mana surah ataupun ayat yang diturunkan lepas daripada Nabi hijrah, sekalipun diturunkan dekat Mekah, dikategorikan madaniyah. Contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan kota Mekah, dia panggil apa, peristiwa apa? Fathu Makkah pada tahun 8 hijrah. Nabi balik ke Mekah. Masa on the way balik nak tawan Mekah, Allah turunkan surah apa? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah ni turun dekat mana tuan-tuan? Dekat Mekah. Tapi bila diturunnya lepas hijrah. Bila diturunkan lepas hijrah, walaupun di Mekah, kategorinya apa? Madaniyah juga. Ya, okey. Itu secara umum. Kemudian kalau kita nak kenal makiyatun dan madaniyatun lagi, kebiasaannya kalau surah turun dekat Mekah ataupun ayat turun dekat Mekah, Allah akan mulakan dengan kata Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, umum. Wahai manusia, Islam, kafir semua termasuk. Ya ayuhan nas. Tapi kalau diturunkan di Madinah, dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu madaniyatun. Nak kenal beza makiyah madaniyah lagi tuan-tuan, antara cara mudahnya, kebiasaannya makiyah ni ayatnya pendek-pendek, seperti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek aja. Ataupun surah tu panjang tapi ayatnya masih lagi pendek. Ayat pertama pendek, ayat kedua pendek. Macam amma yatasaalun, pendek. Anin naba'il azim, pendek. Allazi hum fihi mukhtalifun. Ini paling basic nak kenal makiyatun. Tapi bila
Nabi dah berpindah ke Madinah, ayatnya dah mula panjang. Contoh Allah berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allah maqtatala alladhina min ba'dihim من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Baru ayat pertama, panjang fizikal ayatnya. Kenapa makiyah pendek, kenapa madaniyah panjang? Sebab tuan-tuan, pada permulaan dakwah Nabi SAW, Allah nak mudahkan Nabi. Kalau start bagi yang panjang, pening kepala. Alah macam kita lah budak dulu, start baca apa? Kanak-kanak Rebina, 3 orang depan ustaz ni nak tanya. Korang start baca apa? Quran, mukaddam ke baca apa? Ha? Korang kenal ke tidak mukaddam ni? Ke kau baca sekarang dia panggil apa? Iqra. Ha? Belajar Iqra tak? Ke kau terus lompat Baqarah? Ganas gila korang. Mana dia bang? Semua start. Zaman kita muqaddam kan? Alif di atas, A. Alif di bawah, I. Alif di depan, U. A, I, U. Gitu. Iqra dah canggih lah sikit orang kata. Ala kulli hal, sikit. Lepas tu barulah naik kepada surah yang panjang. Maka Nabi SAW dekat Mekah, nak bagi Nabi ni membiasakan dengan Al-Quran, maka diturunkan Iqra, pendek. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Satu. Yang kedua, untuk memudahkan Nabi mengajar para sahabat. Para sahabat pun baru first time masuk Islam kan. Okey, senang dia orang nak hafal, nak ikut dan sebagainya. Boboy, jangan bising boboy. Oi, aku sunat kontrol kau bertiga orang. Kau jangan bising. Kau nak bising kau buka kat luar tu. Jangan buka. Dengar ustaz cerita ni. Nanti ustaz tanya kau soalan. Okey tuan-tuan semua. Jadi apa tadi aku cerita? Ni aku geram ni. Okey tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ajar, Allah turunkan ayat pendek-pendek supaya apa? Nabi mudah menghafal dan mudah mengajar kepada para sahabat. Dan supaya tak memboringkan sahabat. Ialah orang start pada masuk Islam kan. Tuan-tuan contoh kan, orang baru masuk Islam, kita mudahkan dia. Saya ada pengalaman Islamkan non-Muslim ni lah. Dulu beberapa tahun, dah lama lah saya tak ingat. Ada seorang amoy masuk Islam tuan-tuan. Amoy ni lawa tuan-tuan. Muka dia ada mirip-mirip Al-Tantuya gitu. Kau lupa dah Al-Tantuya? Lebih kurang macam tu muka dia. Anda pun confused. Anda kata masa dekat surau Al-Islah section 7. Anda ingat lagi? Anda kata macam mana pula amoy lawa ni boleh masuk Islam? Anda pun tanyalah sebelum dia nak mengucap tu kan. Anda tanya, you macam mana boleh masuk Islam? Saya itu ustaz saya tu kerja dekat itu Bukit Bintang mah. Kerja apa? Saya tu kerja promoter bahagian alat solid mah. Jadi bahagian make-up tu lah, Avon tu. Aku pun tak kerti lah benda tu. Kan bahagian yelah bahagian make-up ni. Tapi subhanallah tuan-tuan ya. Anda kadang fikir petunjuk Allah ni benda mahal tuan-tuan. Bayangkan amoy yang pakai seksi gila tu. Dia kata satu hari dia keluar pada shopping komplek Bukit Bintang tu. Dia keluar, dia jalan-jalan, dia dengar orang azan. Tiba-tiba suara azan tu dia kata masuk dalam hati dia. Dia cari mana suara tu. Sampailah setiap hari dia kata tengah hari dia akan pastikan dia dengar suara tu. Sehinggalah Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk masuk Islam. Tengok ni kerja Allah Ta'ala ya. Jadi tuan-tuan, masa kita ngajar dia mengucap tu, kita ajar senang-senang je lah. Okay, you ikut ayat. Dia kata you ikut Ashhadu. Sini kat pelat Ashhadu. Okay, tak apa. Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Okey, cantik lah. Okey lah. Yang penting kau faham, you faham makna kan. Anda katalah, lepas tu ada seorang pembimbing dia terjemah dalam bahasa Cina. Okey lah, dia faham, settle. Kau jangan buat payah ke dia baru masuk Islam. Cuba ucap Ashhadu. Tak betul. Makhraj kena tepat. Macam tu. Dia buat acha.
Asyhadu. Buka di mah pun tak lepas. Ini macam banyak susat mah. Kau tengok. Tak pasal-pasal dia tak masuk Islam kau tu. Kau berdosa pasal kau menyusahkan dia. Okey, dah masuk Islam, kita katalah you bila dah masuk Islam, you kena pelan-pelan belajar, cuba belajar Quran. Yang paling senang you baca Qul huwallahu ahad. You balik, you cari kawan-kawan, baca Qul huwallahu ahad. Okeylah. Contohlah, kita lama tak jumpa dia, sebulan, 2 bulan kemudian jumpa. Jumpa boy, apa macam? Bolehlah sikit-sikit ustaz tak? Ali itu surah Allah. Sekarang sudah ni itu kul a'udzu birabbil falaq. Contoh. Okey, cantik ah. Jangan kita kata kau 2 bulan 2 surah, mangkuk ayun punya amoy. Kau kena masuk Baqarah, tahu tak? Hayya, itu surah banyak panjang mah. Kau kata apa? Jadi tuan-tuan, orang boleh kenal Islam, mudahkan dia. 13 tahun Allah mudahkan kerja Nabi SAW. 13 tahun diturunkan surah yang pendek-pendek, memudahkan Nabi menghafal, memudahkan Nabi mengajar, memudahkan para sahabat memahami Al-Quran. Okey, dah turun 13 tahun, pindah ke Madinah, baru bagi surah yang panjang-panjang, barulah kita naik level Baqarah ila akhirihah. Itu yang keberapa? Yang ketiga kot, perbezaan Makkiyah Madaniyah. Yang keempat, perbezaan Makkiyatun Madaniyatun. Surah-surah Makkiyah ni tuan-tuan, biasanya dia akan cerita pasal hari akhirat, cerita pasal kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Pasal kiamat. Cerita pasal azab kubur. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Pasal azab kubur, pasal syurga neraka, pasal dosa pahala, pasal mengesakan Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Pasal di zaman Nabi SAW, pernah orang kafir ni, bila diorang tension dengan Nabi kan, Nabi berdakwah, ramai orang ikut Islam. Akhirnya dia kata apa? Muhammad, kita tak nak gaduh lah macam gini. Kita kan satu rumpun, one Quraisy, satu Quraisy. Nak buat apa kita gaduh-gaduh? Nabi kata, aku tak nak gaduh, korang nak gaduh dengan aku. Ginilah Muhammad, apa pendapat kau kalau tahun ni kita nak pakat sembah Allah belaka, tahun depan kau sembah kita punya Tok Mekong. Macam tu. Win-win situation lah gitu. Tahun ni kita semayang raya dekat Masjid Bukit Jurutum. Tahun depan kita semayang dekat Batu Cave. Yang nari. Cak gede-gede. Macam. Nabi tak ada jawapan tuan-tuan. Maka Allah turunkan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang korang sembah. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Akidah. Dikuatkan akidah ketika fasa di Mekah. Kuatkan akidah, percaya kepada dosa pahala, syurga neraka, adanya hari akhirat, dah mati, ada kehidupan semula. Dan Allah Ta'ala bagi apa lagi? Motivasi kepada Nabi SAW, cerita umat-umat terdahulu, kisah Nabi-Nabi terdahulu, supaya Nabi SAW, orang panggil apa? Boleh menarik perhatian orang-orang Quraisy. Tuan-tuan, Al-Quran ni mukjizat Nabi SAW sejak zaman Nabi sampai kiamat. Dia punya mukjizatnya relevan. Dan Quran, Allah Ta'ala kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kan Allah katakan, wahai Muhammad, cakap dengan puak-puak kafir ni, kalau mereka ragu dengan apa yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, fa'tu bi suratin min misli. Aku cabar korang puak-puak kafir ni supaya kau bawa satu surah yang seumpama dengan Al-Quran. Surah paling pendek dalam Quran berapa ayat tuan-tuan? 3 ayat. Surah apa? Inna ataina, mujur lepas jawab. Inna atainaka al-kawthara fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aku cabar korang Quraisy, kalau kau power sangat, kau cuba buat satu surah 3 ayat. Tak boleh buat tuan-tuan. Zaman Nabi SAW, mukjizat Al-Quran ini lebih kepada bahasa. Okey, zaman Nabi Musa, apa mukjizat Nabi Musa? Apa? Taurat ke? Bukan. Taurat bukan mukjizat Nabi Musa. Apa mukjizat dia? Tongkat, kan? Tongkat ajaib. Ting! Jadi anaconda. Macam tu kan. Lepas tu tangan Nabi Musa boleh mengeluarkan cahaya. Lepas tu keluarnya kutu, berjuta-juta kutu, dafadek, katak
dan sebagainya lah. Ada tis'u ayatin, ada 9 mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Taurat ini sebagai pembimbing Bani Israel, hukum hakam kepada Bani Israel. Tapi dia bukan mukjiz. Apa makna mukjizat ataupun mukjiz makna apa? Pelemah. Mukjiz dengan mana? Pelemah, ya. Maka di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam, relevannya ialah tongkat. Sebab apa? Zaman tu tuan-tuan, zaman ahli sihir. Kan Firaun, sesiapa yang nak rapat dengan Firaun, dia kena pandai magic, dia kena pandai sihir. Zaman dulu sihir dia, kan, dia baling tongkat jadi ular. Zaman sekarang sihir dia, ting, hilang duit. Hilang duit. Zaman sekarang, masyur. Gitu tuan-tuan. Ala kulli hal, maka nak lawan sihir tu, Allah Ta'ala turunkan, gunakan kepada Nabi Musa tongkat. Zaman Nabi Isa, kesesuaiannya apa tuan-tuan? Zaman Nabi Isa, zaman orang pakar bahagian perubatan, boleh menyembuhkan macam-macam jenis penyakit. Maka Nabi Isa, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia mukjizat apa? Boleh menyembuhkan penyakit yang pelik-pelik. Al-Akmaha, buta, pekak, bisu, sopak, hatta orang yang dah mati boleh dihidupkan balik. Adakah Injil itu mukjizatnya? Tidak. Injil sebagai panduan, peringatan. Tapi mukjizatnya apa? Kelebihan Nabi Isa boleh menyembuhkan pelbagai penyakit yang pelik-pelik. Maka di zaman Nabi SAW, orang zaman Nabi ni tuan-tuan, pakar-pakar bahasa. Luar biasa bahasanya. Sebagai contoh, Al-Imam Syafi'i kan, lahir tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i ni orang Arab tuan-tuan. Quraisy, keturunan Rasulullah SAW. Dalam 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, satu je yang keturunan Nabi, Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni Quraisy, asluhu Quraisy, min nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar bahasa Arab dengan kabilah apa? Kabilah Huzail namanya. 10 tahun belajar dengan diorang tuan-tuan. Jadi Arab ni bahasa mereka masya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ditadikan Allah nak pilih bahasa Arab sebagai bahasa rasmi Al-Quran. Maka tuan-tuan, di zaman Nabi SAW, puak-puak Arab jahiliah ni, diorang ada pertandingan sajak, pertandingan puisi, pertandingan syair. Maka siapa yang punya sajak paling hebat, syair paling best, dia punya first prize akan ditempik dalam Kaabah selama setahun. Kau buat sajak kan, kau pun tempik dalam Kaabah. Full lemak. Tengok, oh, atuk aku punya sajak, main kau. Bangga tuan-tuan, kembang semangkuk. Kau jangan main dalam Kaabah ni tempik. Bila datangnya Nabi SAW bawa Al-Quran, diorang dengar Nabi baca. Dia kata, pelik ni. Ini bukan perkataan manusia. Ini bukan perkataan Muhammad. Ini bukan ciptaan Muhammad. Ini sudah tentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah cabar mereka, wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Diorang tak boleh nak lawan. Jadi tuan-tuan, habis tu diorang cuba juga nak lawan macam mana? Orang Quraisy ni ada satu perangai diorang suka buat cerita. Diorang pergilah berniaga dekat Parsi. Dia pun balik, dia pergi, aku nak kelentong apa orang Mekah ni. Kalau Nabi SAW start ceramah, diorang akan kata, wahai orang-orang Quraisy, kau jangan layanlah Muhammad macam tabirang tu. Aku buat cerita lagi best, cerita baru. Cerita apa? Kau tak tahu aku baru balik pada Parsi. Ada cerita terbaru pasal Raja Parsi. Cerita apa? Ambillah sini dengar sini. What is for the time there was a little boy. Dia pun cerita cerita bahasa Arab lah, bukan bahasa orang putih. Jadi orang Arab ni tengah dia suka dengar cerita. Maka Allah Ta'ala turunkan cerita untuk orang kafir ni dengar balik cerita Nabi Muhammad SAW. Contoh Allah kata apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Bila Nabi baca ayat ni, diorang dengar cerita Pak Pandey apa semua, Malin Kundang. Ada cerita baru. Dia pergi. Diorang tahu cerita ni, diorang pernah dengar. Atuk nenek moyang diorang pernah cerita di zaman dahulu ada kaum Iram. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
Kaum Ad, Iram, kaum Iram, Iramazatil Imad, yang mempunyai tiang-tiang yang tinggi. Iramazatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tak pernah dicipta oleh manusia. Wa Samud, dan kaum Samud. Diorang pernah dengar dulu atuk nenek moyang kita ada cerita tau, ada kaum Samud. Tiba-tiba Muhammad cerita, biar betul. Jadi diceritakan benda tu. Kaum Samud alladzina jabu sakhra bil wad, yang membawa batu-batu besar daripada lembah-lembah yang jauh. Tuan-tuan pernah pergi Jordan? Siapa pernah pergi Jordan tengok tempat nama Petra? Ada. Kita orang pergi Los Angeles, Ustaz. Disneyland. Kan? Apa barang Jordan? Padang pasir. Sabar je lah. Tuan-tuan pergi dekat Jordan, cari nama tempat Petra. Allah. Itu tempat diorang buat filem apa, Indiana Jones tu, tuan-tuan. Yang filem-filem macam zaman dulu tu. Kita pergi kawasan tu kan, kita kalau pergi daripada jauh kita tengok, kita macam sampai kawasan makhluk asing lah kita kata. Macam apa, lost of the world, kawasan yang orang dah tinggal, tapi tamadun tu masih ada sampai sekarang. Kita pergi kan, masuk dekat celah-celah bukit. Sekali terpampang depan mata kita bukit yang ditarah dibuat istana. Bukit tu jadi istana, tuan-tuan. Kau faham tak aku cakap apa ni? Subhanallah. Bayangkan batu kerikil keras nak mampus tu orang kata. Orang zaman dulu punya canggih dengan tulang pak kerat, dia boleh adjust bukit jadi istana kau tu tak? Subhanallah. Dan kekal sampai hari ni. Tak roboh, tak reput, tak retak, tak ada crack. Subhanallah. Ini Allah kata, umat terdahulu lebih hebat pada kau tu tak? Pembangunan mereka, subhanallah. Tengok, ya Allah. Oh, dulu kita masuk lagi kawasan Petra tu, ada bukit. Dia tarah bukit tu, dia buat apa tau? Dia buat teres semidi, kau tahu tak? Tak kampung je. Ni semua rumah-rumah rakyat dia, rumah teres. Bahasa kita lah. Masya Allah, hebatnya dia orang. Tapi mana orangnya? Semua Allah dah hancurkan. Tinggal kenang-kenangan lagi. Tinggal kenang-kenangan saja. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad wa Fir'aun. Dan Fir'aun, orang Quraisy pernah dengar. Macam mana Muhammad boleh tahu cerita ni? Muhammad tak pernah pergi Mesir, tapi kita pernah dengar ada Fir'aun. Tapi Quran cerita, menunjukkan Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah pergi piramid kan? Ada dah kan? Ada dah. Pun tak pernah pergi juga. Astaghfirullahalazim. Dah nak idea apa korang ni? Ustaz, kita tak pergi tempat bid'ah tu, Ustaz. Kita pergi Makkah wal Madinatul Munawwarah sahaja. Insaf aku, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tengok piramid. Masya Allah. Besar bapak piramid. Ni ada cerita lah, orang cerita kan. Jadi ada satu package ni, travel umrah ni, dia bawa orang kampung, orang Ganu kita pergi umrah. Dalam package pergi umrah tu, sebelum pergi Mekah tu pergi ziarah kat Mesir dulu. Ustaz pun tunjuk, Mutawif tunjuk, makcik-makcik semua, hak ni lah panggil piramid. Oh, besar bapak Ustaz weh. Piramid, oh besar bapak kita, tengah kata. Menatang apa dia Ustaz? Bangunan apa dia Ustaz? Ustaz berkata, makcik-makcik sekian, hak ni lah kubur Fir'aun. Kubur Fir'aun, besar bapak Ustaz weh. Al-Fatihah. Ambil kau. Dia punya bagus kau tahu, dia tekar Fatihah kat Fir'aun. Terperanjat Fir'aun. Dia tekar Fatihah kat aku. Kan. Saya pergi piramid, tuan-tuan. Saya masuk. Nak masuk piramid ni, lorong dia kecil, sempit gila. Kau kalau nak turun, kau kena macam gitu. Kita kena pegang. Ni dia punya dinding lah. Gitu pegang, turun sampai ke bawah. Dah sesak nafas, tak ada oksigen. Sampai dekat bawah ni macam dia macam terowong gitu. Sampai kat bawah, besar, ada hall, besar hall. Situ baru boleh bernafas, ada oksigen. Dekat situlah, tuan-tuan, ditanam seko Fir'aun. Seko dia punya kubur dekat 1 ekar, kau tahu. Smackdown punya besar bapak piramid ni. Tu Fir'aun. Allah kata ni semua ni. Apa Allah kata apa? Wa Fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Melampau kejahatan mereka. Fasabba alaihim rabbuka sawta azabin. Maka Allah Ta'ala pun melibas mereka dengan tongkat azab. Inna rabbaka labil mirsad. Itu masa dekat Mekah, cerita pasal
kisah umat-umat terdahulu. Apabila Nabi SAW berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, dah tak ada dah kisah-kisah ni. Adalah sikit-sikit. Contoh ada kisah macam kisah Nabi Yusuf. Kan surah Yusuf ni kalau tak silap saya kategorinya Madaniyah tu, kalau tak silap saya. Sebab satu hari sahabat kata, ya Rasulullah, laqad malilna nash'uru bil malal. Boringlah ya Rasulullah. Ala tu hadisuna, boleh tak kau cerita pada kami? Laisa bi Qur'anin wala bi hadisin. Ke Quran pun tak nak, hadis pun tak nak. Sahabat ni kadang-kadang macam kita tau. Kan dia kata hari-hari kalau Quran pun dia macam pressure tau. Asyik dosa pahala, dosa syurga, tension juga kan. Lepas tu bila hadis pula pun kena tension juga. Sahabat kata ada tak cerita lain? Maka Allah kata apa? Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad secantik-cantik cerita. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Okeylah. Bila Nabi pindah ke Madinah, Allah mula turunkan ayat berkaitan dengan hukum hakam, tuan-tuan, perundangan Islam. Sebagai contoh, cuma satu je hukum yang diturunkan masa dekat Mekah, apa dia? Pensyariatan salat ketika malam Al-Isra'u wal Mi'raj. Nabi pindah, tuan-tuan, pada tahun 2 Hijrah, mula difardukan puasa syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Pada peringkat permulaan, puasa ni boleh dipilih tau. Siapa yang larat, puasa. Siapa yang tak larat, dia boleh buka puasa yang yuk, tapi dia kena bayar compound, dia kena bayar denda, kena bayar fidyah bagi orang miskin makan. Contohlah, kau buka puasa kau kena denda RM5. Zaman dulu permulaannya dibenarkan macam tu. Kemudian tahun depan Allah tak izinkan. Allah kata faman syahida minkumus syahra falyasum. Kau nampak anak bulan, kau larat ke tak larat, kau kena puasa. Kecuali kalau ada keuzuran-keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Okey, disyariatkan puasa, hukum hakam di mana, tuan-tuan? Di Madinatul Munawwarah. Kemudian disyariatkan apa lagi? Disyariatkan jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Digunakan apa? Kutiba alaikumus siyam, difardukan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumul qitalu, difardukan atas kamu berperang. Wa huwa kurhun lakum, sedangkan kamu benci kepada peperangan. Tak ada orang suka berperang, tuan-tuan. Semua kita benci pada peperangan. Tiba-tiba Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Entah benda yang kau rasa tak elok tu elok sebenarnya. Saya pun pening juga bila baca macam mana Allah kata macam tu. Perang ni mana elok, tuan-tuan? Tak elok. Hancur negara. Saya belajar Syria dan saya hantar bantuan sampai hari ini di Syria, tuan-tuan. Saya hantar daripada tahun 2012. Yang last kali boleh kita hantar bulan 3 2017, masa Raya Cina. Masa tuan-tuan beraya, kongsi ni kan. Aku dekat border Syria dengan Turki. Dan insya-Allah Ramadan ni kami akan hantar lagi bantuan. Tapi saya tak pergilah, ada wakil kami datang. Dan dah sampai semalam, kami akan bagi duit dekat diorang untuk bagi buka puasa kepada anak-anak syuhada dekat Syria. Tuan-tuan semua, bila saya baca ayat ni, saya masuk Syria, saya fikir kenapa Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Entah benda yang kau rasa tak elok tu elok sebenarnya. Tuan-tuan tengok Syria hancur tau. Habis hancur belah, kena bom. Tapi saya nampak kebaikannya apa tau. Tuan-tuan, kita bila duduk dalam zon perang, kita takkan ada masa nak buang masa. Masa kita sentiasa dengan ibadat. Dan tak ada masa nak tengok awet. Kalau ada awet pun tak sempat nak steam. Nak kabarnya macam tu. Kau nak steam datang apanya? Bau nak steam, hilang steam terus. Serius aku cakap. Jadi bila saya pergi Syria tu, awet Syria ada, tuan-tuan, bukan tak ada. Tengok tu tak berasa. Pasal apa? Zon perang. Bila kita pergi hantar makanan dekat rumah-rumah pelarian kan, tengok anak-anak perang comel hotel belaka. Tapi kejap lagi bom jatuh, badabam. Sampai kawan kita orang Syria kata apa? Dia akhi, jadid niyataka lillah,
betulkan niat kau kerana Allah. Dia macam tak tahu je niat kita ni. Betulkan niat kau kerana Allah. Tiap-tiap pagi kita akan hantar makanan dekat kem-kem pelarian. Tiap-tiap pagi dia akan pesan kat saya, nama dia Abu Ishaq. Akhi, jadid niatakalillah, betulkan niat kau kerana Allah. Dia kata apa kat saya tuan-tuan, masa kita hantar bantuan tu, kita tak tahu-tahu entah tengah-tengah naik van ni, bawa makanan, bawa gandum, bawa beras, bawa gula, bawa minyak ni, tiba-tiba jatuh bom mortar, berdebam atas van kita. Sedangkan masa tu niat kita zahirnya nak hantar bantuan ke kem pelarian, zahirnya nak tolong orang, tapi niat nak teka dalam syariah. Kan? Maka benda ni tuan-tuan, niat bukan boleh main-main, sebab niat yang menentukan syurga ataupun neraka besok. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bila saya duduk dengan orang tuan-tuan, tak ada masa kita nak buang masa. Kan? Pagi-pagi bangkit sebelum subuh berjemaah dengan diorang. Lepas tu ada bagi tazkirah, diorang minta saya bagi tazkirah, kita bagi tazkirah. Start pagi depan pagi tu pergi bawa makanan-makanan hantar dekat rumah-rumah pelarian. Lepas tu tengah hari rehat kejap. Lepas tengah hari, lepas asar nanti sambung balik pergi hantar-hantar kat kem pelarian. Elok je maghrib, blackout. Dah tak ada elektrik. Contohlah pukul 8.30 dah isyak kan. Sunyi. Dah tak ada orang, sunyi. Tak ada apa. Kita nak pasang torchlight pun dia tak bagi. Takut ada orang detect kita, dia akan bom nanti. Ala kulli hal tuan-tuan, saya bila fikir, betul lah maksudnya. Bila kita duduk dalam zon perang, kita tak ada masa nak buang masa, dan kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Maka Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik, orang yang sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian. Itulah orang paling cerdik, Nabi kata. Sebab tu orang duduk dalam zon perang, mereka orang yang terbaik. Tak macam kita. Kita relax kan? Relax. Sampai-sampai dengan kuliah ni, bila Ustaz nak habisnya. Contoh. Kan? Lambat berbenarnya Allah. Relax lah bang, aku datang tak berapa puluh tahun sekali, aku tak tahu datangnya ni. Jadi tuan-tuan semua, itu ayat peperangan diturun dekat Madinah, pensyariatan perang. Kemudian disyariatkan apa dia? Undang-undang qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Difardukan ke atas kamu laksanakan hukum apa? Qisas, bunuh balas bunuh. Disyariatkan di mana? Di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan undang-undang hudud berkenaan dengan apa, pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, apabila cukup bukti, cukup segala-galanya, faqta'u aydiyahuma, hendaklah kamu potong kedua-dua tangan mereka ni, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, jazaan, sebagai balasan. Nakalan min Allah, jazaan bima kasaba, balasan apa yang mereka lakukan. Nakalan, tengok Allah kata. Nakal makna apa? Sebagai pencegahan, protection daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah Taala tuan-tuan, apabila meletakkan undang Islam ni, bila Allah kata potong tangan, di hujung ayat Allah kata apa? Aku ni maha mulia lagi maha bijaksana. Sebab tu bila ada orang mulut celupa, dia kata apa, potong-potong tangan ni ustaz ni zaman kuno, kau cakap macam tu, jahanam akidah kau, tu tak? Maknanya kau telah menisbahkan pada Allah Ta'ala sifat yang tak sempurna pada Allah Ta'ala. Sedangkan hukum tu ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Allah kata aku ni maha mulia lagi maha bijaksana. Tiba-tiba kita boleh protes, kita boleh komen hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan hukum hudud di mana? Di Madinah. Itu masalah mencuri. Orang bab berzina pula, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki yang belum berkahwin hendaklah disebat sebanyak 100 kali sebatan. Okey. Berzina ada hukumnya. Yang belum berkahwin 100 kali sebatan. Tapi yang rejam ni bagi apa tuan-tuan? Yang dah berkahwin. Yang dah berkahwin rejam. Lalu ada orang kata, Ustaz, kalau rejam tu ada dalam Islam, kenapa ayatnya tak ada dalam Quran? Jaga-jaga. Ini benda ni biasa dibuat oleh golongan liberal, sekular, yang nak mengkonfuskan kita tuan-tuan. Tuan-tuan semua, dahulu ayat rejam ni ada. Dalam kaedah kalau kita belajar usul tafsir, dia panggil apa?
ma nusikhat tilawatuhu ma'a baqa'il hukmi. Dinasahkan bacaannya, maknanya dipadamkan bacaannya, tetapi undang-undang tu dikekalkan sampai kiamat. Maka apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata apa? Kunna naqra, kami dulu pernah membaca, Allah berfirman apa dia? Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Penzina lelaki dan penzina perempuan yang dah berkahwin, hendaklah kamu rejam mereka berdua. Tapi ayat ni tuan-tuan dah tak ada dalam Quran, diangkat tetapi dikekalkan hukumnya sampai hari kiamat. Ada orang tanya pula, Ustaz, mencuri ada, arak ada, bunuh orang ada, takkan rejam punya penting tak ada, kenapa Allah Ta'ala buang? Jawapannya apa? Jawapannya, kau tanya Allah, kau jangan tanya aku. Aku lempang kau tak pasal sekarang. Ikut Allah lah, dia Tuhan. Kita ni kadang-kadang banyak songeh tau, tanya. Dah Allah kata aku nak letak ikut suka aku tak nak letak ikut suka aku. Dia bagi apa ni? Amrun ta'abbudi. Kau kena ikut arahan. Anda ambil contoh mudah tuan-tuan. Orang perempuan yang kematian suami, berapa lama iddah dia? Akak-akak macam-macam kat belakang, suami meninggal, berapa lama iddah? Berapa? Tak ada pengalaman tu. Tak ada lelaki mati bagus semua lelaki korang, panjang umur semua, InsyaAllah, amin. Seorang je amin, yang lain tak amin. Maknanya yang lain tu nak lelaki dia pergi mati malam ni tuan-tuan. Orang perempuan kalau suami mati, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kenapa tuan-tuan? Sebab antara sebabnya ialah perempuan ni kan, dia kan mengandung, jadi nak dibersihkan rahimnya, dia panggil bara'atul rahmi, supaya rahim ni betul-betul bersih, tak ada baby, clear. Nanti kau boleh kahwin dengan suami baru, okay, alright, tak berlaku pencampuran segi nasab, keturunan dan sebagainya, clear. Okay, itu kalau perempuan yang masih ada lagi haid. Kalau yang menopause, akak-akak yang dah expired, contoh, diorang kalau suami mati, berapa lama iddah diorang? 4 bulan 10 hari juga. Kalau ikut, apa pula Ustaz, kita dah kilang, dah tak operasi dah jengkreng lah, pekerja Bangla semua dah tak ada dah, kan? Apa barang kita nak edah lagi? 3 hari dah lah Ustaz. Lelaki aku tu bukan bagus sangat pun, elok kojol itu, contoh kan, tak marah sangat. Tapi tak, yang monopause pun kau punya edah 4 bulan 10 hari. Apa kau nak cakap agak-agak? Kau komen Allah Ta'ala, ya Allah, letih lah macam ni, berjanggut aku tunggu. Ramai dah orang nak minta aku ni janda berhias dah katakan 4 bulan 10 hari. Kau kena juga. Kenapa? Amrun ta'abbudi. Kau sebagai hamba, kau jangan cakap banyak, kau ikut cakap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita ni jadi orang beriman betul-betul. Ni tak, banyak cengkadak kita, songeh kita apabila berhadapan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua, okey, hukuman apa lagi? Hukuman menuduh orang berzina tanpa bukti, dipanggil apa? Qazaf. Walladzina yanmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan. Sesiapa yang menuduh orang beriman di kalangan lelaki dan perempuan dengan tuduhan zina, tidak ada saksi 4 orang, hendaklah disebat yang menuduh sebanyak 80 jaldatan, 80 kali sebatan. Itu hukum apa? Qazaf, diturunkan di Madinah. Pengharaman arak, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Tuan-tuan, pengharaman arak ada 4 peringkat. Bermula Allah kata apa? Wa minan nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Ada di kalangan kamu yang mengambil anggur daripada taman, korang proses buat makanan dan minuman yang memabukkan. Ini mula-mula diturunkan berkenaan dengan arak. Tidak diharamkan, dia macam perli-perli macam tu. Oh, korang ni ambil anggur, ambil taman, proses buat makanan, lepas tu buat mabuk. Okey. Contohlah macam tu. Kemudian ada orang tanya di kalangan sahabat, ya Rasulullah, apa cerita arak dan judi ni? Allah turunkan ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakan wahai Muhammad, kedua-duanya arak dan judi ada ismun kabir, dosa yang besar, di waktu yang sama ada manfaat. Allah kata macam tu.
Ada manfaat. Arak judi ni ada manfaat tuan-tuan. Apa manfaat arak dan judi? Tak era jawab. Cukai. Masyur. Al-fulus fi dunya wal mampusu fil akhirah. Tu. Ambil cukai. Toke-toke arak, ada orang minum, seronoklah dia kan. Yang orang mabuk, orang judi, taik judi, kalah judi, dia tetap main. Itu manfaat. Allah kata apa? Wa ismuhuma, tetapi dosanya akbar, lebih besar daripada manfaat. Bila turun ayat ni, ada sahabat dah mula tinggalkan arak, ada sahabat dah mula tak main judi, tapi saki-baki masih lagi minum arak, main judi. Sebab masyarakat Arab tuan-tuan, arak ni macam air mineral lah. Ibarat kalau zaman dulu, contohlah, kalau zaman dulu, zaman jahiliah, kuliah maghrib, ustaz ni minum minum anchor, kau tahu tak? Macam tu. Jadi zaman jahiliah. Lepas tu tuan-tuan, turun ayat ketiga. Apabila satu hari para sahabat ni dia buat kenduri tau. Buat kenduri, dihidangkan arak. Jadi sahabat dah makan, minum mabuk. Bila mabuk, sahabat ni bagus tak bagus, mabuk pun sembahyang tak tinggal, kau tahu. Kan? Dah masuk isyak, azan lah. Kan, contoh. Dah habis azan, kamat, imam mabuk, kau tahu. Allah. Dawa. Aku tak kelentong tau, cerita betul tau. Bila mabuk, dia baca Fatihah okey. Dia baca kuliah. Kuliah ni tuan-tuan, tak mabuk pun tertukar terbalik, kau tahu tak? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum. Seminggu tak habis, betul. Itu yang tak mabuk. Yang mabuk dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kau cakap apa? A'budu ma ta'budun wala ana a'budu ma a'tum. Macam tu. Dia baca tertukar terbalik. Kan ayat tu kata apa? Katakan wahai orang kafir, la a'bud, aku tak sembah apa yang kau sembah. Imam mabuk, dia kata apa? Wahai orang kafir, aku sembah apa yang kau sembah. Masa tu ada makmum yang tak mabuk. Subhanallah, makmum berkata. Dia apa kejadah baca pelik gini? Habis sembahyang, report dekat Nabi. Nabi kata, apa teruk sangat kau ni? Allah turunkan ayat ketiga. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sekali-kali korang mendekati sembahyang kalau korang mabuk sampai korang tahu apa yang korang cakap. Kalau mabuk jangan sembahyang. Orang mabuk sembahyang tak sah, tuan-tuan. Jadi ada sahabat ni dah mula insaf, masih minum lagi, tapi dia minum agak jarak. Orang kata apa? Dia minum sejam sebelum masuk waktu sembahyang. Lambat lagi, sebab lagi minum, sebab lagi minum. Boleh cover. Saya cerita sikit pasal minum arak ni. Saya belajar Syria dulu, ada kawan daripada Bulgaria tau. Orang budak-budak Bulgaria ni, dia kan negara komunis kan. Dia cerita kat saya. Dia kata kita orang dekat Bulgaria minum arak ni biasa, dia kata. Atuk aku imam masjid. Imam masjid atuk aku. Tepi masjid ada bar. Bar tu atuk aku punya. Kau jangan abang main. Habis sembahyang, jadi imam, dia bawa jemaah, berjemaah pula dalam bar tu. Belasah vodka. Aku kata, ya Allah, kau biar betul ya. Bayangkan tuan-tuan, tu imam belasah vodka. Ya. Lepas tu kawan saya ni, dia kena masuk tentera dalam Bulgaria. 3 tahun wajib masuk tentera komunis ni. 3 tahun aku makan babi. Ya Allah, makan babi. Orang kata apa? Tak ada makanan lain, aku kena makan babi, dia kata. Tuan-tuan bayang Tok Khatib makan babi. dia baca aku baca khutbah. Takut tengok muka dia, ya Allah. Contohlah kan. Ya betul imam. Nak sampai tara macam tu tuan-tuan dia orang ni. Okeylah. Jadi para sahabat bila diturunkan ayat Allah kata jangan kamu hampiri sembahyang kalau kamu mabuk ni, ada sebahagian yang dah tak minum, tapi ada lagi yang minum sebab tidak diharamkan. Sehingga tuan-tuan berlaku satu kes apabila ada sahabat ni diorang buat majlis makan dan minum arak overdose. Bila mabuk ni kan gaduh. Contohlah dia ambil ni kepala bapak kau. Dia biar. Oh, kau pijak kepala bapak aku ni kepala bapak kau pula. Dia pijak. Bergaduh antara Muhajirin dan Al-Ansar. Bila bergaduh ni tuan-tuan, hampir nak berperang. Masa itulah Sayyidina Umar dah berhenti minum arak lama dah.
Umar kata, Allahumma anzil alaina bayanan syafian. Ya Allah, turunkan ayat, selesaikan ya Allah. Maka Allah turunkan apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allah kata, innama, sesungguhnya arak, judi, berhala, menenung nasib merupakan perbuatan syaitan, fajtanibuh, hendaklah kamu jauhkan, tinggalkan, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat kejayaan. Tuan-tuan, para sahabat bila turun ayat ni, diorang balik rumah, diorang kata apa? Intahayna, cukuplah, berhentilah. Diorang pakat tonggang apa ni, tolak belaka tong-tong arak dekat rumah diorang. Diorang ni buat arak, tuan-tuan, semua kat rumah ada kilang tau, kilang kecil-kecilan. Dia tonggengkan apa, tong-tong drum arak ni sampai mengalir arak di dalam kota Madinah. Itu pengakhiran orang minum arak di Madinah. Langsung dah tak diminum arak. Tapi itulah yang sedihnya dekat kita, Shah Alam ada kilang arak, tuan-tuan. Kelakar sebut celaka tu, geram betul aku. Saya ni kalau boleh bertukar jadi Ultraman, memang aku fire kilang tu. Sungguh aku cakap, memang aku fire. Serius kan? Itu tu benda tu haram, itlaq, haram. Kau jangan cakap banyak ah. Saya cerita bab haram ni, saya teringat satu cerita tau. Malam ni 9.30 berhenti, tuan-tuan. Boleh bertahan tak ni? Dia macam yang mengah aku tu tak, kurang menganga je. Okeylah tuan-tuan, tak apalah, yang tu lain cerita lain kali lah. Ala kulihal, pengharaman arak diturunkan di Madinatul Munawwarah, ya. Dan hukum hakam yang lain diturunkan di Madinatul Munawwarah. Kemudian tuan-tuan, jadi saya katakan tadi, hukum hakam diturunkan di Madinah, ayat-ayat cerita diturunkan mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Dalam Al-Quran ni lagi antara yang seronok kita baca ialah mukjizat Al-Quran. Dengan syarat kita faham. Kalau tak faham, tak ada apa kalau baca. Saya nak share satu cerita zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat kan. Sahabat ni tuan-tuan diarahkan untuk menjaga keselamatan Nabi SAW. Jadi dia kata, saya lupa nama sahabat ni, dia akan bergilir dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia buat kata dekat Ammar, malam ni kau nak jaga dulu ke aku jaga dulu? Ammar kata, kau jaga dululah. Okey, nanti dalam pukul 2:30 pagi aku kejut kau pula jaga. Okey, tak ada masalah. Nabi berkemah dekat satu kawasan, dia macam bukit dan bukit gini, ada lorong masuk kawasan tu, ada kawasan lapang. Nabi berkubur ataupun berkemah dalam kawasan bukit ni. Jadi sahabat ni yang shift jaga Nabi ni, dia sembahyang dekat dalam masuk antara dua buah bukit ni. Sembahyang, Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang tu, datang musuh mengendap dan nak menyerang Nabi SAW. Jadi bila tengok ada orang sembahyang, dia kata kita kena settle mamat sembahyang ni dulu. Dia ambil panah tuan-tuan, dia tarik, lepas, kerana melekat dekat peha sama dia, pelampah. Tapi sahabat ni tetap masih sembahyang, tak berhenti sembahyangnya. Yang apa ni, yang panah kata, biar betul ni. Cuba kau satu lagi, tengok. Ambil lagi satu, terpacak kau tu kat pinggang pula. Sahabat ni masih sembahyang lagi. Biar betul ni orang ke makhluk asing ni? Gila. Dia panah kali ketiga tuan-tuan, sampai kali keempat. Sampai kali keempat, bila sahabat tu masih tak bergerak, dia kata biar kita belah. Ini bukan orang ni, ni jin ni. Pada orang. Sahabat ni tuan-tuan, bila dah dipanah, darah banyak keluar kan, dia makin larat, makin letih. Dia pun baru ke Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamdah, Allahu Akbar. Dia pun tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berangkat, aduh. Berangkat pergi dekat Ammar, ayam dia. Kau jaga boleh tak? Ammar tengok jam, pukul berapa ni? Aku kena panah. Kau kena panah? Tengok 4 panah bang melekat kat belakang. Apa kata Ammar bin Yasir? Lima lam aiqastani fi awwali sahmin asabta bihi atau usibta bihi. Kenapa kau tak kejutkan aku masa anak panah yang pertama? Kenapa dah 4 anak panah melekat baru kau nak kejutkan aku?
Apa kata sahabat ni? Ya Ammar, masa dia panah aku tu, aku tengah baca surah tu Kahfi. Best gila surah tu. Alamak, kau faham tak aku cerita ni bang? Hoi. Amboi, mana surah Kahfi? Kan contoh kan? Contoh kejap ya, saya nak buat contoh ni betapa kebestannya orang yang memahami Quran ni. Orang kau tak faham, kau diam-diam. Suratul Kahfi. Okey, contohlah kan. Sahabat ni kan, dia tengah sembahyang kan, contoh. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Maknanya dia apa? Adakah kau melihat wahai Muhammad cerita pemuda ashabul kahfi ni? Warraqim, raqim ada khilaf ulama. Ada kata batu yang tertulis nama 7 orang pemuda yang menyuruh dekat gua tu. Iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika berlindung pemuda-pemuda ini ke dalam sebuah gua. Jadi tengah-tengah best tu, zaz kena panah. Aduh, sakit. Bukan tak sakit, tapi nak tahu cerita lebih best. Biarlah sakit tu. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tidurkan mereka dalam gua tersebut beberapa tahun lamanya. Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami kejutkan budak-budak ini daripada tidur mereka, untuk orang zaman dia tu, lepas 300 tahun dia tidur tu kan, tahu apa yang benar sebenarnya berlaku pada budak ni. Tengah baca macam tu, kena pula anak panah yang kedua. Bukan tak sakit bang, sakit. Tapi sayang lagi nak berhenti. Best pula baca ni. Kita boleh macam tu tuan? Boleh belah. Kita sembang je, tak ada apa lah. Podah kita contoh bau takbir. Orang tu baru beli kereta, kau tahu tak? Allahu Akbar. Kalau bunyi kereta kalau iu. Macam kereta aku je. Macam dia kereta kau seorang ada siren tu. Dia boleh lambak jemaah lain ada kereta, dia rasa kereta dia. Kereta aku tu kan. Pasal dia baru beli kereta, kau tahu tak? Kan. Baru beli kasut raya letak kat luar. Allahu Akbar. Alamak, slipper raya aku. Kita ni cak ayam tuan-tuannya. Level memang tak apa-apa. Jadi sampai macam tu, baru dia kata apa? Apa sahabat ni kata apa? Kalau ikut aku nak teruskan bacaan Quran, aku sanggup mati dengan sebab baca Quran tu. Tapi aku bimbang apa? Kalau aku mati, musuh datang serang Nabi, aku akan berdosa. Sebab tu aku terpaksa berhentikan sembahyang untuk kau gantikan tempat aku. Ni sahabat ni tuan-tuan zaman Nabi SAW. Di Syria tuan-tuan berlaku benda yang sama. Ada video yang dirakam oleh doktor pakar Turki. Diorang operation budak Syria. Budak ni kena bom tuan-tuan. Dekat dalam Syria, nak dapat bius ni benda yang hampir mustahil. Tak ada bius. Semua operation secara live. Hidup-hidup dia operate. Kau tahu tak? Doktor Turki ni cerita, menangis-nangis dia cerita, apabila ada budak Syria ni di operation dalam keadaan hidup macam tu, dan dia hanya baca Quran. Dia baca Quran. Orang tu potonglah, hapalah. Subhanallah, berlaku hari ni di Syria. Seorang ulama tabi'in, saya lupa nama dia, pun macam tu juga. Dia ni kena penyakit, yang mana penyakit tersebut memang kena potong kaki. Lalu dia kata, wahai syekh, nak potong kaki ni kena bius. Zaman dulu kan, dia tak tahulah dia guna bius apa, tapi benda tu macam memabukkan. Kan heroin, morfin ni kan, benda-benda yang memabukkan kan. Kalau orang buat apa pun kau tak sedar dah kan. Jadi dia kata, boleh tak, wahai syekh, kau minum ni dulu, untuk kau tak sedar, kau mamai, kau mabuk, kita akan potong kaki kau. Apa kata ulama ni? Wallahi, demi Allah, aku takkan izinkan benda haram masuk dalam tekak aku, walaupun darurat macam mana pun. Habis tu mana boleh, nak kaki tuan nak kena potong. Kau potong, dan aku akan biuskan dengan ayat Quran. Aku akan bius dengan zikrullah. Maka syekh ni pun bersiap sedia. Dia pun istighfar, astagfirullah. Dia kata, bila aku dah start istighfar, aku start berzikir, kau potong. Doktor pun start krukra maai. Sampai akhirnya syekh ni pengsan, tak sedar ke diri tuan-tuan. Tahu-tahu sedar-sedar kaki dah dipotong. Orang dulu macam tu levelnya. Dengan Quran ni subhanallah, orang kata ubat segala-gala. Kita buka je Quran, start Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya hai Sod. Ayat pertama 8 kali menguap tuan-tuan. Itu standard kita. Ala kulli hal,
Jadi Quran ni tuan-tuan, dia sebagai mukjizat yang luar biasa sampai boleh menenangkan orang-orang zaman-zaman dulu. Sebab apa? Mereka memahami Al-Quran, mereka memahami mukjizat Al-Quran. Dan tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i dalam Ramadan berapa kali khatam? Siapa ingat? Berapa kali khatam Imam Syafi'i? 60 kali tuan-tuan. Allahu Akbar. 60 kali khatam. Please believe it or not. Ya betul Ustaz. Orang kata kan Ustaz yang betul. Betul lah. Imam Syafi'i tak macam WhatsApp ke? Pelotak kau. Kata biar betul. Imam Syafi'i tuan-tuan mengkhatamkan satu hari 2 kali khatmani fi yaumin wahid fi Ramadan. Anda pun tak tahu macam mana. Anda pun tak faham. Dan khatam itu pula berlaku dalam sembahyang. Allah. Dekat mana? Dalam sembahyang. Dekat mana sembahyang tu? Fi sughur. Di sughur ni tempat-tempat mujahidin. Orang panggil apa? Perbatasan antara mujahidin dengan musuh di Iskandariah di Mesir. Imam Syafi'i di akhir umurnya berada di Mesir. Pada malam-malam Ramadan, dia tak qiyam dekat masjid, dia pergi dekat perbatasan mujahidin, duduk dengan mujahidin, sembahyang Allahu Akbar. Dapat pahala ribat, jaga persepadanan. Yang Nabi kata ribatun fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma fiha. Satu malam kau duduk dekat kawasan itu lebih besar pahalanya daripada seluruh dunia dan isi kandungannya. Imam Syafi'i bukan saja duduk kat situ tuan-tuan, bahkan menghatamkan Quran tiap-tiap malam kat situ. 60 kali satu Ramadan. Masya Allah. Hebat kan? Sebab diorang, yalah, diorang baca dalam keadaan seronok, faham. Di Syria ada satu keluarga ni, memang keturunan dia turun-temurun menghatamkan Quran setiap hari 24 jam. Dia akan baca bila? Start lepas asar. Lepas main asar, dia ada giliran anak-anak beranak dia. Nama apa? Kalau tak silap saya, nama keluarga ni Al-Hilwani di Syria. Al-Hilwani memang keluarga Al-Quran di Syria. Dia akan start baca lepas asar, baca sambung qiyam malam besok. Sebelum azan asar, khatam. Lepas tu giliran pula anak beranak yang lain, sambung lepas asar, baca besok sebelum azan asar, khatam. Diorang dah tradisi macam tu tuan-tuan ya. Apa tadi aku nak cakap lupa yang pasal Quran ni. Teringat kisah Nabi SAW. Satu hari ada sahabat ni, dia nak join Nabi Qiyamul Lail. Dan Nabi, biasa Nabi buat Qiyamul Lail, Nabi tak ajak orang tau. Nabi buat seorang-seorang aja. Jadi Qiyamul Lail ni tuan-tuan, sunat buat sendiri-sendiri, tak payah buat ramai-ramai. Tapi kalau kita nak galakkan jemaah, kan kadang jemaah ni kan dia suka ada imam baca sedap, lepas tu ada zikir, okey, tak ada masalah, boleh buat Qiyamul Lail ramai-ramai. Tapi lebih afdal buat seorang-seorang. Tapi untuk mendapatkan ukhuwah, bagi semangat, okey, tak ada masalah buat ramai-ramai. Ala kulli hal. Dan Nabi ni dia tak ajak sahabat Qiyamul Lail dengan dia, takut tak tahan. Satu hari ada sahabat ni kata, aku nak qiyam dengan Nabi. Nabi sembahyang, Nabi tak tahu dia ada kat belakang, dia pun datang. Allahu Akbar. Dia kata maka Nabi SAW habis dia waladdallin. Nabi mulakan dengan surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Okeylah. Baca Baqarah, buku surat pertama habis, sambung buku surat kedua, ketiga, keempat, kelima. Satu juzuk tak rukuk lagi. Member dah ketok. Ya betul, Nabi tak rukuk lagi ni Dalam macam tu Nabi baca dengan penuh khusyuk. Kalau ayat tu ayat pasal neraka kan, contohlah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Contoh kan ayat pasal neraka, Nabi akan berhenti, Nabi doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min. Panjang berdoa. Lepas tu baca, jumpa pula ayat pasal syurga, fi jannatin na'im, berhenti pula, Allahumma rzuqna jannata bighairi hisab, Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la. Ya Allah, ya Allah. Berdoa. Dah habis Baqarah, tak rukuk lagi, ya sudah. Nabi pun sambung Ali Imran. Ali Imran. Bila dah rukuk. Habis baca tuan-tuan. Habis Ali Imran, Nabi tambah apa? An-Nisa. Allahu Akbar. Habis An-Nisa, barulah Nabi
Allahu Akbar. Sahabat ni alhamdulillah, Allahu Akbar. Rukuk. Dia kata apa? Wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, dan ada pun panjang rukuk Nabi sama panjang berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kau menggigil bang rukuk. Berapa lama bang? Berapa lama bang oi? Lebih sejam kau tu rukuk. Subhanallah. Sabar. Kita tak payahlah rukuk panjang-panjang. Kalau ada pengumuman, InsyaAllah Ramadan ni kita akan buat salat tasbih. Alam, nak datang tu mengigau. Bini rajin, bang datanglah bang tasbih. Awak lah, saya ada program lain dah malam tu. Kan kita kena imam baca slow. Subhanallah, walhamdulillah. Aduh tension. Anak cerita pasal main tasbih ni, tuan-tuan ada teringat masa anak kecil dulu dekat Sungai Buloh masa tu, masjid Sungai Buloh tu lah. Abah ni paksa kita orang, ikut abah yang mulai, ikut abah. Alamak, malah paksa pergi, tak ikhlas tuan-tuan. Pergi lah. Kali semayang lah, pukul 3 pagi, Allahu Akbar. Tension. Imam tu memang leleh gila kau tak. Dalam baca Fatihah lembab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Touching gila. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Habis waladhalin baca surah Subhanallah, Alhamdulillah. Sayu gila kau tak. Lepas tu rukuk pun sama juga, Subhanallah. Kita ni nak menangis kat belakang kau tak. Tidak pun sama juga, Subhanallah. Lepas tu sujud. Anak ni kan dah lama sangat tu sujud lambat lah. Bila sujud lambat aku perhati, kenapa imam tak sujud? Rupai-rupai dia sebenarnya duduk, kau tahu. Sabar je lah. Patutlah sedap kau tarik lagu slow. Kau relax. Aku boleh. Kalau aku tahu dia sebenarnya duduk itu, aku sebenarnya baring kau tu tak tepi tu. Aku ambil corner lot baiknya. Lantak. Kau agak-agak lah. Dah kau sebenarnya duduk. Kau tengok makmum belakang berdiri. Kau buatlah laju. Atau bercakap, tuan-tuan semua malam ni kita duduk belaka. Kau payah sangat. Sebenarnya sunat boleh duduk tuan-tuan, tak ada hal punya. Boleh duduk, dia tak macam fardu wajib berdiri. Wajib, rukun berdiri itu, rukun. Tapi kalau sebenarnya sunat, tak ada masalah. Jadi kalau nak buat sebenarnya tasbih, bacalah berapa banyak tasbih kau nak baca, duduk belaka. Malas tu, duduk, bawa selimut. Corner lot. Okey tuan-tuan. Maka sahabat ni kata apa? Nabi rukuk sama dengan 3 surah tadi, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Menggigil kau tahu tak. Dia pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lega dah, sami Allahu liman hamidah. Wa kana i'tidaluhu nahwan min ruku'ihi, adapun i'tidal Nabi sama panjang dengan rukuk Nabi. Allahu Akbar. Bengkak bang, bengkak. Nabi pun dah habis tu sejam i'tidal, 2 jam dekat sujud. Allahu Akbar, sujud pula. Sama juga 3 surah panjang. Wa kana sujuduhu nahwan min i'tida au min ruku'ihi. Sujud Nabi sama panjang dengan rukuk Nabi juga. La ilaha illallah. Kita kalau imam sujud tak payah lama lah, 5 minit cukup. Ninggal apa? Angkat kepala pelan-pelan, tengok. Allah. Ninggal lah. Kan? Alah kuliah tuan-tuan. Tapi baguslah meninggal tengah sujud juga. Senang rezeki tau. Okeylah tuan-tuan ya. Jadi itulah lebih kurang cerita kita pada malam ni. Saya tekankan Al-Quran supaya apa? Pastikan kita jangan buang masa dalam Ramadan nanti. Saya tuan-tuan, saya dah cakap tadi, alhamdulillah saya dah juz' amma. Jadi jangan start dengan Baqarah. InsyaAllah bila dah start dengan Baqarah, kita punya motivasi tinggi tau. Kita akan baca banyak. Seminggu pertama tu bolehlah 5, 6, 10 juzuk kan. Jadi ada bagi lagi seminggu, kita boleh speed lagi. InsyaAllah tengah-tengah Ramadan boleh khatam. Harap-harap dapatlah 2 kali. Allahu Akbar, 2 kali tak ada apa bang. Cap ayam. Cap kelapa laut Afrika tu, 2 kali khatam dalam Ramadan. Ala kulli hal ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Kaedah mengatakan kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, last call ni, 5 minit last call untuk muslimat khususnya. Akak-akak semua, saya pesan jaga aurat. Ya, akak-akak yang kerja makan gaji kat pejabat office semua jaga aurat.
Jangan pergi kerja pakai tudung yang tak labuh. Ni tudung ciput gua tu tak. Nak buat kipas pun tak lepeh. Pendek gila tudung dia. Lepas tu pakaian pula, subhanallah, menarik perhatian orang lelaki. Lepas tu pakai pula minyak wangi. Ini semua tuan-tuan menghabiskan pahala puasa kita. Nabi kata apa? Kam min sa'imin laisa lahu illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, Nabi kata dia hanya dapat apa? Lapar dan dahaga. Sebab tu saya, tuan-tuan, bukan nak kata saya bagus tau, saya memang hampir lah. Tapi kalau orang minta saya ceramah Ramadan dekat KL Ramadan, saya jarang terima. Kalau orang kata dia minta sangat, aku pergilah. Lagi kalau KSCC tu, Allahu Akbar, kita nak cari parking tu je dah habis paruh pahala puasa. Itu pun nak cari parking tu dah habis paruh. Kau naik atas lift, naik lift, buka lift, hilang RM1. Habis tu daripada. Elok kau makan kari pap je lah. Apa niat macam mana buka puasa macam ni? Allahumma laka sumtu wa bika. Kau makan kari pap je lah. Sebab tu aku cakap dengan kawan dekat Petronas, aku tak faham macam mana korang boleh hari-hari menghadap benda macam ni. Hari-hari kau menghadap benda macam ni, macam mana kau hanya puasa? Aku kata aku respect lah. Ke korang ni tak, kita Ustaz pergi tutup mata Ustaz. Tutup. Kawan bawa ni pimpin. Sampai Haji, sampai dah pintu pejabat. Okey, alhamdulillah. Wallahu alam, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, jaga-jaga mata. Akak-akak ingat aurat, tutup aurat. Akak-akak kan lagi selamat, lagi afdal akak-akak pergi kerja pakai telekung tak? Betul aku cakap, pakai telekung tu. Biar orang nak kata lantak lah, orang nak kata peduli apa aku, yang penting aku tak tanggung dosa, aku tak menyebabkan dosa orang lain. Kau pakai telekung, kau pakai bedak putih tu, lepas tu kau bungkus kat kepala tu, keluar lift kau lompat gitu. Okeylah tuan-tuannya, jadi itu perempuan. Dan cubalah elakkan diri daripada pergi bazar Ramadan. Saya tak kata bazar Ramadan tu tak bagus, tapi jaga-jagalah. Sebab kita lagi beberapa minit nak buka puasa, tiba-tiba kita merosakkan pahala puasa kita di akhir-akhir. Apa orang kata di akhir, okey, di akhir Ramadan. Ala kulli hal tuan-tuan, begitulah sedikit perkongsian kita pada malam ini tentang masalah Ramadan ataupun berkaitan dengan Al-Quran. Jadi bacalah Quran banyak-banyak ya. Ada dua soalan kat sini . Yang pertama, solat tarawih sebenarnya 8 kah atau apa ni? 3? Oh, 23. Tak nampak 2 tu. Dia berbelit gitu. 23 rakaat kemudian witir. 20 rakaat kemudian witir. Tuan-tuan, jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali sembahyang tarawih 20 rakaatan, 20 rakaat. Yang 8 ni apa? Qiyamul Lail dipanggil. Qiyamul Lail. Tuan-tuan nak buat 8, buat. Jangan gaduh lah. Tapi kalau kata kita nak buat 20, okey buat. Itu dia panggil tarawih. Betul. Kalau kau buat 8, dia panggil apa? Qiyamul Lail. Betul. Dua-dua ni sunat belaka. Sunat belaka. Yang berosanya bila kau bergaduh. Mana boleh? Mana nak buat 8 lah. Kau nak buat 20, kau tunggu masjid baru siap. Contoh. Berlaku ke tuan-tuan? Aku agak-agak je ya. Jadi jangan gaduh. Sebenarnya kita panggil lah imam yang baca sedap atau baca jangan panjang sangat, sederhana. Kita tuan-tuan tengok beza Ramadan kan. Ramadan ni dia punya bulan yang walaupun besok kita kerja, tapi kita rasa lebih senang nak beribadat. Kita rasa tak apalah, dia lewat pun Ramadan punya pasal lah. Come on lah baby. Mana macam tu kan. Kau akan rasa santai walaupun besok kau kerja tau. Ini Ramadan, subhanallah. Apa salahnya kita mengalah dengan Ramadan tu kan? Relax kan. Ada masjid mana Bukit Jelutung kan buka surau tu. Dia akan buat 8 dulu, lepas tu dia relax kan. Dia sembang-sembang, makan-makan, belasah. Vape kat luar contohlah. Sambung balik kau tahu sampai 20. Okey, bagus. Maknanya yang betul jumhur ulama tarawih 20 rakaat. Lepas tu witir 3, 1 terpulanglah. Yang penting tutup dengan witir. Nak buat 8 qiyamul lail, tak ada masalah, buat. Yang penting jangan kau gaduh. Tu masalahnya, kita ni gaduh kan. Okey. Yang kedua dia kata, dalam bulan Ramadan adakah hari-hari tertentu yang benar-benar amalan umat Islam yang paling diterima oleh Allah? Jika ada, kenapa dipilih hari berkenaan? Ramadan syahri, Allah kata, Ramadan di bulan aku.
As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa untuk aku dan aku akan bayar dia punya allowance, pahala ikut suka aku, Allah kata. Dan tuan-tuan, dalam Ramadan semua waktu dimakbulkan doa. Yang paling makbul kita ke mana? Nak dekat buka puasa. Tapi tang tu lah yang kita tak doa. Dan doa pun dah tak ada mood dah. Dah tengok karipap, nampak apa benda, Popiah mak kau. Perut lapar. Dah anak kita duk ngam, kau jangan sentuh popiah tu. Aku tepak kau kejap lagi kau. Abah tu lah. Jadi saya rasa, saya ingat kan, memang itulah, kita memang miss time nak buka puasa tu. Biasanya kita dah tak larat tau. Kita punya stamina dah down. Padahal masa itulah doa makbul, tuan-tuan. Tuan-tuan, doa lah masa tu. Minta murah rezeki, mau panjang, hidup berkat, Allah ampunkan dosa kita. Doa dalam hati, tak ada doa susah ni doa. Oh, kita ni nak skema, doa kena Al-Fatihah. Alamak, ni tahlil dah pula ni. Contoh kan. Tak, kau doa dalam hati pun okey. Menghadap makanan tu, doa. Itu doa yang waktu dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sia-siakan waktu Ramadan. Banyakkan bersedekah. Bila bersedekah, niatkan, ya Allah, dengan sedekah ni ampunkan dosa aku, sembuhkan penyakit aku, jauhkan aku dari bala bencana, maafkan aku. Niatkan sebagai benda tu menjadi ubat pada kita, tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ni. Minta dibuat kemaafan atas segala keterlanjuran, kekasaran bahasa, tuan-tuan ya.